والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. فقال المؤلف رحمه الله تعالى. Dan berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam itu dengan Adam. Sambungan kitab Tafriqus Sidyan kita ni berkenaan dengan peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Jadi peristiwa Isra' Mi'raj ni secara detail, secara terperinci ni dibahas oleh ulama-ulama kita ni dalam kitab-kitab khusus bab ni. Ini perjalanan Nabi yang bermula di Mekah menghubungkan dua tanah haram. Ini membuktikan bahawasanya tanah haram Baitul Maqdis pun milik umat Islam juga, bukan Yahudi sebagaimana dakwaan mereka tu. Menggabungkan dan menunjukkan kuasa pemerintahan Nabi bukan setakat Mekah Madinah, malah Baitul Maqdis pun di bawah pemerintahan Nabi juga. Ini banyak sebab lah yang dipilih bumi Baitul Maqdis ni. Salah satu dia tanah suci Islam, tanah suci tempat orang Islam. Lagi pula di situ ada kesan-kesan pembinaan masjid yang dibina oleh Anbiya'illah. Dalam dunia ni ada 4 masjidnya yang dibina oleh Nabi. Masjid Alain orang lain, wali orang lain daripada tu lah. Baitillah itu dibina oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Yang kedua Baitul Maqdis dibina oleh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Yang ketiga Masjidun Nabawi yang dibina oleh Nabi kita. Yang keempat Masjid Quba, Kaabah dia. Ini piramid Tabaruk. Sebab tu itulah kita tengok dalam perjalanan Isra' Nabi ni, bila Nabi sampai di satu tempat, Jibril kata, "Anzil fasalli hahuna." Muhammad turun di sini dan sembahyang 2 rakaat. Habis Nabi sembahyang, Jibril tanya, "Atadri aina sallaita ya Muhammad?" Kamu tahu tak tang mana yang kamu sembahyang ni? Tempat ni tempat mana? Nabi kan pernah keluar daripada Madinah. Dia kata, "La adri, saya tak tahu." Inilah tempat nama dia Taibah. Naik balik atas kenderaan terus. Sampai pula satu masa, "Anzil fasalli hahuna." Berhenti pula kali yang kedua. Berhenti kali yang kedua pun Nabi suruh sembahyang juga. Kenapa Nabi suruh sembahyang? Yang pertama sembahyang di Taibah, isyarat kata di situ bawa tengok kawasan siap-siap tempat yang Nabi akan diperintah Allah hijrah. Yang kedua, itu pun dipilih Madinah pun ada sebab musabak dalam surah Nabawiyah sebut. Sebab apa Allah pilih bumi Madinah, tak pilih bumi lain? Bumi lain yang subur, tanam pokok apa hidup, tapi pilih padang pasir juga. Sebab menghubungkan di antara Madinah dan juga Mekah ni apa kelebihan dia. Yang kedua, berhenti Nabi kita di satu tempat, diperintah Allah supaya Nabi ni sembahyang pula 2 rakaat. Jibril tanya, "Aina sallaita? Atadri aina sallaita ya Muhammad?" Tahu tak sembahyang ni tang mana pula ni tang ni? Nabi kata tak tahu. Inilah tempat yang bernama Madian, inda syajarati Musa, di tepi pokok yang berehat Nabi Musa sewaktu diusir dan diligan oleh Fir'aun. Kaum dia nak bunuh Musa. Musa lari daripada Mesir. Allah perintah suruh lari, suruh keluar daripada Mesir supaya tak dibunuh oleh Fir'aun dan kaum dia, iaitu pokok Qibti tu. Itu berhenti di satu pokok, duduk rehat di situlah yang Nabi Musa wa wajada indah
di sisi telaga tu, qaumun yasqaun, depa ni duk bagi minum binatang ternakan kan. Wa wajada min dihum atain tazudan qala ma khatbukuma, kan itu surah apa? Baik tak ingat surah. Quran tafsir sampai situ tengok nampaklah satu kumpulan manusia duk bagi minum binatang ternakan kecuali dua perempuan. Qala ma khatbukuma. Musa tanya, ni hampa ni mana cerita ni? Orang lain ni belah kambing orang jantan, ni hampa orang perempuan. Mai pula duk tengok duk cakung tentu dua orang tak bagi minum pun sebab apa? Naski kami ni nak bagi minum juga. Wa abuna syekhun kabir. Kami terpaksa untuk memelihara binatang ternakan disebabkan ayah kami sudah lanjut usia. Nabi Syuaib dia cerita tang tu Allah perintah Nabi kita suruh pergi tang tu apa? Isyarat kata tabarruk dengan kesan orang soleh dulu. Nabi patut tu kan, patut Nabi Musa tabarruk dengan Nabi kita, tapi tak. Kalau kedudukan Nabi ni jauh lebih tinggi pada Musa pun, Allah perintah tabarruk orang yang sebelum tu. Itu kita tak tabarruk. Buat tok guru apa? Tu isyarat dah, takkan nak abang sekok-sekok. Orang bodoh boleh kena cakap straight kan. Orang cerdik, Wahabi tak faham kan. Tabarruk guru, tabarruk syekh, ulama kan. Dia ada kesan dia. Kita pergi duk kubur tabarruk ni kata sembah kubur pula kan. Tak faham syair Laila Majnun kan. Marartu diyari Laila uqbila dzal jidara wa zal jidara fama hubbu ad-diyara shaghafna qalbi walakin hubbu man sakana ad-diyara. Syair ulama sebutlah, marartu ala diyari Laila, bermundar-mandir berulang alik aku ke arah rumah si Laila, pergi balik Fajadu ulang saja pergi ke rumah si Laila. Uqbila dzal jidara wa zal jidara, dan aku mengkucupi dinding-dinding dan segala juzuk rumah si Laila. Fama hubbud diyara syaghafna qalbi, bukalah aku kasih kepada Laila menyebabkan hati aku menjadi gila sampai tak sedar apa. Walakin hubbu man sakana diyara, itu syair orang kasih kan. Itu bahasa si Laila, orang bercinta kan. Penuh kasih dia sehingga dia kucup setiap juzuk rumah si Laila. Bukan pasal aku gila, bukan pasal aku tak tahuan sampai dia kucup tiang batu apa semua, tapi sebab kasihnya aku terlalu tinggi kepada penghuninya si Laila. Syair tu nama buat tu. Dia kata ni syair Laila Majnun, payah cakap orang tak tiba lawa kan. Isyarat semua tu. Cinta kenapa syair tu? Syair Laila Majnun. Itu ambil kesan Nabi-Nabi, Rasul-Rasul lah sebelum Rasul kita ni. Daripada Nabi Musa, Allah bagi tu tabarruk tempat-tempat. Sebab tu Nabi, salah seorang ulama kita, banyak semua ulama gitu, cuma saya nak cerita seorang, Imam Nawawi rahimahullah. Nawawi ni tak keluar Syariah. Dia ngajilan Syariah kan. Melainkan Sultan Hamid usir dia daripada dia duduk di tempat dia tu, dia balik duduk kampung dia balik tu kan. Nawawi ni para ulama sebut, kalau dia masuk satu masjid dan dia dapat tahu masjid ni dulu dan ramai di kalangan orang-orang waliullah yang biasa duduk di situ. Imam Nawawi masuk satu masjid, dia takkan keluar masjid kecuali setiap tapak yang ada dalam masjid dia dah sujud. Dalam masjid Usaan, dia mayang dulu duduk depan, habis mayang sunat dia ubah setapak, habis satu masjid baru dia keluar. Maka pasal Pak Imam buat begitu, aku mengharapkan bekasan tapak kaki para awliya ulama itu kena dariku. Itu ulama dulu. Imam Nawawi syirik lah. Apa cakap gitu. Itu ulama-ulama gitu. Kesan-kesan orang soleh kita, tapi tak untuk guru apa kata kita angkat si Nabi pula dah. Payah cakap orang jalanan tak reti masuk. Kata bodoh apa ni, sorban untuk guru pun baru pergi beli lain lah 10 lain. Tuhan tak tahu nilai tabaruk barakah kan.
tak nak lalu jalan-jalan tu ayak bekas minum tok guru kita berhubung minum dah ambil jak lain gelas belambak lagi payah cakap orang tak erti ni. Lepas tu baru nak biar pergi ke dia bah suka apa tak daripada Madian pi pula lagi Jibril kata anzil fasalliha huna berhenti sembahyang pula tang ni atadri aina sallaita ya Muhammad kali ketiga ni tahu tak sembahyang tanah tak tahu kamu sembahyang ni iaitu di Tursina haitsu kallamallahu Musa taklima tu di bukit Tursina Nabi Musa bermunajat Allah berkhitab secara direct dengan Nabi Musa bukit Tursina jalan pula lagi kali yang keempat berhenti pula sembahyang pula. Lepas tu Jibril tanya soalan yang sama, tahu tak tabaruk Nabi Musa satu, tabaruk yang kedua sebab munajatnya Nabi Musa dengan Allah itu, Tuhan cakap dengan Tuhan Nabi Musa tu tempat yang barakah kan. Sebab Nabi Musa sendiri pun tahu tempat tu, innaka bil wadil muqaddas tuwa ikhla'na alaik, Musa buang kasut kamu dah sampai di satu daerah di tempat yang amat suci. Innaka bil wadil muqaddas tuwa, kamu dah berada di satu wadi yang suci. Tuhan suruh. Banyaklah cerita-cerita Nabi Musa, ma tilka bi naminika ya Musa ya asaya atawakkau biha wa ahushu biha ala ghanami wa li fiha ma'aribu ukhra. Cerita Nabi Musa kan. Quran cerita terbaru kan, kesan orang soleh dulu ni. Bila kita tak faham syirik apa? Kalau syirik Nabi Allah Yaqub syirik sebab Nabi Yaqub boleh celik lihat balik dengan baju Nabi Allah Yusuf kan. Ya tak? Mata ada kelabuan bila main baju Nabi Yusuf main di muka Nabi Allah apa nama Yaqub, mata terang balik. Sampai ulama buat syair, sakit mata pun baca syair tu, insya-Allah mata kita tak jadi sakit. Betul syair tu? Ingat? Ya nazirayya bi yaquba idukuma mimma sta'adhu bihi izmasahul kamidu qamisu yusuf ija al-bashiru bihi bihaqi yaquba idab ayyuhar ramadu. Ya nazirayya bi yaquba idukuma bimma sta'adhu bihi izmasahul kamidu qamisu yusuf ija al-bashiru bihi bihaqi yaquba idhab ayyuhar ramadu. Lepas sakit mata kan macam tu baca apa macam tu. Ya nazirayya bi yaquba izdukuma bimasta'azu bihi masahul kamidu qamisu yusuf iz ja'al bashiru bihi bihaqi yaquba iz ab ayyuhar ramadu. Mau menyakit kelabu mata nak jadi bomoh mah. Dah syair itu dalam Bajuri Ibn Qasim. Kita Al-Bajuri syarah Abi Syuja'. Mata Abi Syuja'. Abi Syuja' tu syarah dia apa nama? Lupa dah. Hasyiah dia tu Hasyiah Al-Bajuri Ibn Qasim. Dalam tu ada syair. Buka tengok Bajuri Ibn Qasim juzuk 1. Ya nazirayya bi yaquba u'izzukuma. Sakit mata dia, sakit apa merah di mata, sakit. Berkat baru tu. Pu baca 3 kali insya-Allah segar mata. Tak payah pergi farmasi. Sampai situ. Lepas tu berhenti pula kali yang keempat. Nabi sembahyang pula 2 rakaat. Kemudian Jibril tanya soalan yang sama, tak tahu wahai Jibril. Jibril kata, inilah tempat dilahirkan saudara kamu Isa yang dinamakan dengan Baitul Laham. Baitul makna kampung, kampung daging, kampung yang mana dilahirkan Nabi Isa gugur daripada rahim ibunya yang mana jatuh macam seketui daging. Nama Baitul Laham lah. Lahmun makna daging, bait makna kampung, ke rumah. Antara Baitul Laham pi Baitul Maqdis tu
lebih kurang lah daripada sini piala start itu tak jauh mana. Daripada situ Allah tunjuk satu 3D kat Rasulullah. Dah kena terjemah 3D kan, Nabi nampak realistik gambaran tunjuk satu. Berapa benda Tuhan tunjuk kat Nabi? Lebih kurang 27. Tak tahu saya tak tahu banyak kan, 27 benda Allah tunjuk satu kat Nabi kita masa di antara Baitul Laham dengan Baitul Maqdis. Dia kurang dalam 27. Kalau tak silap ingat lah. Tak apa nak ingat lah kita pun. Lama tak tengok. Tak dalam ni, dalam ni. Masa jenis tak ingat. Nak tengok adik. Dia 27. Macam tu ada 7 tu panjang kan, apa hikmah apa ni, banyak kan dia kita ada kan. Lepas tu barulah Nabi sampai di Baitul Maqdis. Nabi sampai saja Baitul Maqdis, Jibril bawa masuk pintu melalui matahari naik. Pintu tu matahari naik, masuk cahaya kat tu, masuk kat tu bayang menghadap batu. Menghadap apa nama ke arah batu tu lah. Batu menjadi kiblat bagi puak-puak Yahudi masa tu kan. Mayang tu lah bila lepas mayang sunat, daripada tunggu siapalah nak jadi imam. Nabi tengok ramai di pulang hak rokok sujud bah. Jibril tanya kenal tak siapa? Tu lah para anbiya sekaliannya. Semua nabi-nabi yang Allah utus, ada yang ada kaum, ada yang tak ada kaum. Duk seorang-seorang bah kan. Tapi hak tu atas langit pertama tu nampak kaum tu. Kalau nampak seorang-seorang mereka ni semua Nabi jumpa kan. Nabi jumpa belakang Rasul-Rasul seorang akhir bila Jibril melaungkan as-salatu jami'ah. Tunggu siapalah nak jadi imam. Jibril pegang tangan Nabi kita, tolak ajak duduk depan menjadi imam. Itu isyarat kata Rasul kita menjadi ketua bagi segala anbiya wal mursalin. Dan nota tu pas pada itulah diturunkan Mi'raj kan. Satu Jibril pun terbang di tepi Nabi kita ni. Nabi jejak di atas Mi'raj tu naik. Naik ni pun ni semua ni. Dan bila Nabi naik saja langit yang pertama, tak boleh masuk lagi. Nah ni dicerita ringkas ni. Sampai di langit pertama, sampai di pintu langit yang pertama, ada satu malaikat yang cukup besar duk jaga pintu tu kan. Dia ketuk pintu tu dulu. Jibril ketuk pintu. Jibril ketuk pintu dulu. Malaikat tu tanya, "Man hadha?" Siapa dia ni? Ana Jibril. "Wa man ma'ak?" Siapakah laki-laki yang bersama dengan kamu? "Wa Muhammadun." Itulah Muhammad. "Aw qad ursila ilaihi." Adakah diutuskan Muhammad ni untuk naik ke langit? Allah perintah suruh naik ke? Dia punya prosedur ketat kan. Pasal apa naik kot Baitul Maqdis? Tu di Saleh Syekh kata sebab pintu langit berada betul dengan bumi Baitul Maqdis. Betul pergi naik kot tu. Orang tak naik kot Mekah, naik kot mana nak Nabi kot tu. Pergi naik kot pintu. Satu. Yang kedua pasal bumi Baitul Maqdis, bumi yang paling tinggi sekali dalam dunia. Takdir kata kalau semua bumi kita ni tenggelam dalam air bah, bumi yang paling lah bah Baitul Maqdis. Macam mana dia paling lah? Bukan Gunung Everest kan. Baitul Maqdis yang paling lah sekali. Yang paling lah sekali, yang akan tenggelam sebab dia tinggi. Ibarat macam kita nak ambil buah nyok, tapi tu ada busut, sini jauh, tapi tak busut tu dekat ke nak ambil buah nyok. Dia dekat dengan langit kan. Satu. Yang kedua, pintu langit duk ada betul dengan bumi Baitul Maqdis. Sebab tu pergi situ. Salah satu sebab Nabi pergi di Baitul Maqdis tu. Sebab-sebab lain dah gilah. Banyaklah rahsia-rahsia dia. Bila naik sampai pintu langit yang pertama, Jibril ketuk pintu dulu. "Man haza?" Siapa? "Oi, siapa oi?" Kalau kita kan. "Ana Jibril wa ma ma'ak." Siapakah laki-laki yang bersama dengan kamu tu? "Muhammadun, huwa Muhammadun." Tu Muhammad tu kan. "Aw qad ursila ilaih." Allah perintah suruh naik ke? "Aw bu'itha ilaih."
Qala na'am, dia kata ya. Bila naik itulah malaikat sambut, marhaban bihi wa ahlan hayyahu Allahu min akhin wa min khalifatin fa ni'mal akhu wa ni'mal khalifatu wa ni'mal maji'u ja'a fihi. Itu lepas ucapan alu-aluan yang diagungkan oleh para malaikat penghuni langit untuk sambut kedatangan Nabi. Tuhan taslih Nabi dengan kesedihan yang Nabi tanggung, penderitaan yang Nabi tanggung atas dunia. Allah hiburkan Nabi, walaupun manusia tak mau terima seruan Nabi, kamu jangan duk galak sikit wahai Muhammad, seluruh penduduk langit mengagungkan dan memuliakan kamu. Jadi terhibur kita ni kalau ada orang yang tolak keji kita, ada orang yang maduk, terhibur kita. Sebab tu kita manusia dia begitu. Ada orang buat lebih kurang mai seorang duk peluk, tak apa biar pergilah. Kami setia bersama kamu, sejuk perut kita kan. Kaedah manusia buat gitu. Tu bila ada kita sedih tengok orang kan, jangan nak sedih lah kan, balik ni pujuk balik lah kan. Kaedah manusia begitulah hati. Ni sambut, malaikat sambut dulu, baru buka pintu langit. Nabi naik langit pun kena naik ikut pintu, bukan lepas pacak nak ikut dan je. Apa nak pergi bulan, apa nak ikut mana? Wa ja'al qamara fihin. Dalam Quran Tuhan sebut dijadikan bumi, bulan itu di dalam langit, mana langit kedua. Apa pergi naik atas bulan, apa masuk ke mana? Kapiak boleh naik. Innal ladzina kafaru bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamal fi sammil khiyat. Dan sebutlah, innal ladzina kafaru bi ayatina, sesungguhnya orang yang kufur dengan ayat kami, wastakbaru anha, dan orang yang takabur, tak mau terima Islam, tak mau terima ayat Allah Rasul ni, la tufattahu lahum abwabus sama', Tuhan kata aku takkan buka sama sekali pintu langit untuk mereka. Itu waktu naik kau nah. Suruh kita dia kuat pula ni dalam setengah bulan. Ada pula pemuhu. Tobat aku tak percaya. No, Rasul nak naik pun kena ikut pintu langit. Tu pun prosedur malaikat tanya Abraham. Malaikat bukalah. Allah pun tak tahu. Tapi prosedur tetap prosedur. Kan? Arahan Allah begitu ke malaikat. Kan? La ya'sunallah ama amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Fihim qiladun syidadun syidad. Syidad tu. Malaikat ni pangkah perkasa. Tegah sungguh dengan perintah Allah. La ya'sunallaha ma amarahum. Sekali pun tak pernah maksiatkan Allah. Apa Allah perintah? Wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat. Prosedur Nabi nak naik pun tahu. Kan muka kita mudah naik gitu ya. Siapa Pak Melaka ni Pak? tak percaya lah. Tuhan sebut lah. Tu cerita lah sikit. Dan rendang tu nak pergi lambat habis je tu. Macam tu banyak cepat habis kan. Cerita apa lah sambil-sambil tu. Tak ada apa Zakarah tu kan. Tu langit yang pertama. Bila naik saja langit yang pertama, Nabi pun naik. Keluasan langit yang pertama 500 tahun perjalanan. Langit yang pertama ni sebut dalam riwayat, sebelum daripada langit yang pertama Nabi menempuh dulu, dia panggil Bahrul Makfuf kan, ataupun Bahrul Mahbus, lautan yang ada di atas langit. Depa tembus laut tu ke mana? Saya bercerita meh. Nak pergi langit pertama tu tembus laut dulu. Kena kedah laut dulu. Tu Nabi Musa memerintah dunia dengan membelah laut, tapi Nabi Muhammad memerintah langit dengan terbelahnya laut. Musa menguasai bumi, laut pun mengikut arahan dia. Tetapi hebatnya Nabi kita memerintah seluruh cakrawala langit sehingga langit terperintah dengannya. Mana langit sendiri yang ni Bahrul Makfuf tu. Langit pertama ni dalam riwayat sebut Allah buat daripada mah, wa maghaliquha minan nur, dan kunci dia daripada nur, dikuncikan dengan nur, mafatihuha ismullahil azam. Tembus masuk langit pertama, dia kena menggunakan ismullahil azam. Itulah kod dia, password dia. Tak ada password tu taubat tak boleh masuk. Itu pula kita ni diundang lah.
Ya pin kata naik langit pahang Terengganu tu ya pusin. Terengganu kan. Ada teko pun Sembang besar. Tu tak ada aling kan. Baru ada teko besar pun Sembang besar. Aduh. Oh wah. Ha? Dia dah tengok Aladin boleh teko tu. Tu Aladin tu Rasul dia. Ambil contoh itu. Macam-macam sesat manusia. Huduh ni. Tu. Nabi naik sampai langit. Bila naik langit, khalasa, Nabi pun lalu menempuh ketebalan langit tadi ni, fa iza fiha Adam alaihi salam. Nabi berjumpa dengan Nabi Allah Adam. Nabi Adam ni lah yang sambut kedatangan Nabi kita selaku Abul Bashar, bapa kemanusiaan. Semua manusia kullukum min Adam wa Adamu min turab. Nabi kata semua kamu ni, kita ke semua ni berasal usul kita daripada Nabi Adam, wa Adamu min turab. Sedangkan Nabi Adam itu Allah jadikan asal dia daripada tanah, yakni adimul ardi situn, 60 jenis tanah. Nabi Adam ni 60 jenis tanah. Allah buat 4 fasa. Khamartu Adama minatin arba'i sabahan. Aku jadikan Adam ini 4 pagi, 4 fasa. Fasa ni tak cerita kan, pasal apa buat fasa ni, pasal apa buat fasa ni. Cerita daripada turab menjadi amsyaj, pada amsyad menjadi tinil lazib, lepas semua kal fakhar, baru insan. Fasa pasal Allah buat manusia ni berfasa. Hikmah dia semua Allah cerita. Kejadian Nabi Adam ni berapa kali Allah sebut dalam Quran? 6 kali. Supaya manusia ni asal sedang tadi, asal usul ni yang terlampau sombong. Mal fakhru li bani Adam, kata Sayyidina Ali. Apa yang manusia ni sombong sangat dengan Allah, sombong sesama makhluk Allah? Awwaluha nutfatun qazirah. Permulaan kejadian manusia jadi daripada air mani yang busuk. Wa awsatuha yahmilul uzrah. Di masa hidup hanya membawa benda-benda yang tak elok. Perut kita ni penuh dengan tik ya. Wa akhiruha jussatun mazirah. Kesudahan hidup kita menjadi bangkai yang jijik. Kita mati busuk tu ya, kita mati berulat. Sombong tambah. Nak ali pangkah lagi. Mal fakhru li bani Adam awwaluha nutfatun qazirah wa awsatuha yahmilul uzrah wa akhiruha jussatun qazirah. Sedap sini ali tibai. Sombong ya dah. Yang mai ni busuk ya. Pinyom buang baik. Ni Abul Bashar ni. Abul Bashar ni naik langit yang pertama. Nabi Adam duduk tunggu di situ sambut kedatangan Nabi. Nabi tengok-tengok, oh Allah jadikan Nabi Adam ni atas rupa asal. Jumpa rupa asal. Kejadian asal dulu. Situ naziraan. Nabi Adam ni dia punya ketinggian dia 60 hasta. Dalam ukuran kaki 90 kaki. Sau. Kita buat jubah 90 kaki yang kat naik tu. Buhtrin, besar. Lebar Nabi Adam lebih kurang 7 hasta. Wa irduhu sab'atu zira'in. Lebar 7 hasta. 7 hasta lebih kurang kat sebelah kaki. Kedua kaki setengah. Macam kaki setengah. Situ kan. Lebar. Kita telan cari ikan bilis. Pasal itu. Tu orang putih duk buat gerasi pada tengok betul tu. Lari bunyi dalam ayat deligan pepak begitu kan. Tu kejadian asal manusia aku besar akak aku kecil orang aku tak ada aku tak kuat kita ni, tapi dia dah belakang ni yang Samsin sangat ni. Nabi Adam. Nabi Adam ni Tuhan tunjuk Nabi Adam. Tunjuk habis zuriat Nabi Adam. Nabi Adam beralih belah kanan nampak hitam, Nabi Adam senyum. Nabi Adam beralih belah kiri, Nabi Adam teriak. Nabi duduk tengok. Nabi tanya Jibril, sebab apa Nabi Adam tu beralih belah kanan gelak, beralih belah kiri teriak? Jibril kata dia beralih belah kanan, dia nampak zuriat-zuriat anak-anak cucu dia yang masuk syurga. Seronoklah Tuhan, anak-anak cucu ni masuk syurga. Beralih belah kiri nampak zuriat yang kafir, yang banyak dosa ni, Allah humbal neraka. Sedih anak cucu dia masuk neraka.
sambut Nabi Adam. Nabi Adam sambut kedatangan Nabi kita, itu sengak pergi kita. Daripada situlah, daripada langit pertama dan langit kedua tu Allah tunjuk pula gambaran Nabi nampak di Baitul Laham ke Baitul Maqdis tu. Allah ulang sekali lagi. Ulang sekali lagi. Tu nak sambut Nabi kita tu. Ni ulama tanya lah. Nabi Adam ni Nabi kita jumpa ni atas ruh ke ruh kali dengan jasad? Ni khilaf ulama. Bagian kata ruh sahaja. Tapi tidak mustahil dan benda harus pada akal Allah buat Nabi Adam di situ. Kan? Benda tu tak ada jadi mustahil, faham? Kan? Kalau hukum adat, hukum akal kita. Habis itu langit pertama jumpa Nabi Allah Adam alaihi salam. Ini sebagai Abul Bashar, bapa kemanusiaan, presiden nombor 1 sambut. Kalau presiden sambut ni habis minta. Allah. Kan? Presiden nombor 1 sambut. Itu langit pertama. Dan dengan Isa dan Yahya pada langit yang kedua. Naik langit yang kedua, macam tu juga prosedur dia, malaikat yang jaga langit kedua tu. Langit kedua ni nama sebut Allah jadikan daripada batu zumrud yang putih, zumradatun bayda. Langit kedua ni batu zumrud yang putih. Siapa yang Allah tempatkan sebagai penyambut tetamu di situ? Iz huwa ibni khalah Isa bin Maryam wa Yahya bin Zakaria. Nabi Allah Isa Nabi yang ulul azmi, Nabi yang cukup hebat. Yang cerita bab Nabi Isa ni cerita panjang lah Nabi Isa. Al-Quran cerita khusus bab Nabi Isa ni pun panjang juga. Allah tempatkan Nabi Isa selaku Nabi Isa ni rasul yang cukup mulia di kalangan puak Nasara. Wa qalatin Nasara Isa binullah, sampai puak Nasara mengagungkan Nabi Isa ni, mengangkat Nabi Isa itu adalah Tuhan. Mereka punya sanjung Nabi Isa ni, puak Nasrani ni. Ini kedudukan Nabi Isa yang cukup tinggi. Nabi Isa ni dia punya hebat, rumah pun tak ada. Misal tak ada rumah, memusafir sentiasa. Cerita banyak Nabi Isa ni, cerita sedap-sedap banyak. Tengok ngaji kita share cerita banyak. Yang kedua Nabi Allah Yahya, anak Nabi Allah Zakaria. Nabi Zakaria pun rasul Bani Israel, Nabi Yahya pun rasul Bani Israel. Lepas menyambung kitab Taurat yang ditinggalkan oleh Nabi Musa. Lepas kendian sikit daripada Nabi Musa awal lagi. Zakaria, Yahya, Isa kan. Lepas sepupu. Dia sepupu ni dengan Nabi Allah Isa sebab Maryam, kata setengah ulama, dia dua beradik dengan isteri Nabi Allah Zakaria. Isteri Nabi Zakaria tu dua beradik dengan Maryam anak Imran, tapi pak lain lah, satu mak. Dua beradik. Mak pak lepas mati, apa nama, Hannah tu mati. Maryam kecil. Ada hadis tak sampai 2 tahun ni. Nabi Zakaria yang ambil belah Nabi Zakaria belah dengan isteri dia kan. Sebab mak Nabi Zakaria ni tua daripada Maryam lagi. Walaupun dekat kan, dia tua banyak. Macam anak lah. Hannah meninggal. Hannah waladat Maryam wa Maryam waladat Isa. Kan dalam jalan tu kita baca kan. Doa mudah mana. Ni dua beradik, dua sepupu Nabi Isa dengan Nabi Yahya ni sepupu. Dua tak nikah. Nabi Isa Allah naik wa rufi'a ila sama'. Dan bila pak Yahudi ligan Nabi Isa nak bunuh, akhirnya Allah tukar rupa pak yang duk ligan Nabi Isa tu. Dan akhirnya kita sudahan Nabi Isa. Nabi Isa ni ulama kata bertemu dengan Nabi dalam keadaan ruh dan jasad, sebab Nabi Isa memang duk langit. Dan kalau Nabi lain, banyakkan ulama kata berjumpa dalam keadaan ruh. Allah lembagakan macam kita lagu ni kan. Tapi bukan berserta dengan jasad mereka, sebab jasad mereka duk tang kubur mereka. Tu Nabi Isa. Isa memang roh dengan jasad sebab dia nak naik langit. Bapak kaum
Bani Israel ni ligan nak bunuh dia lari masuk dalam satu rumah. Masuk dalam satu rumah itulah Jibril koyak atap tu, angkat Nabi Isa wa rufi'a ila sama'. Tu akidah kita ahli sunnah, Nabi Isa tak mati. Nabi Isa ni diangkat ke langit, akan turun di akhir zaman kan, cerita alamat kiamat ni. Nabi Isa. Ligan mereka tu lebih kurang 7 orang. Dalam 7 orang tu, seorang tu dia lari laju pada 6. Dia bisa lari, dia duduk belakang. 6 lagi pas belakang, pok tu lembek ni. Ni geng buat saya ambil kan. Bisa masuk dalam rumah. Dia beriang angkat melalui pintu tingkat apa nama bumbung rumah koyak naik langit. Allah ubah muka dia tu jadi muka Nabi Isa, badan Nabi Isa. Lepas masuk. Hang nak lari mana? Dia masuk. Dia cari lah rumah tak ada. Dia keluar mata pintu tak ada. Dia tuang aku ligan masuk. Dia pergi pegang. Hang tak sedar buat terit. Hang Isa. Hai, dia kata bukan aku kawan hamba. Araan kawan datang apa hang tu Isa kan kami tak kenal. Hang pegang. Pembunuh dia tu kesolid tu. Elok mati dia baru boleh bertimbul soalan. Hak kita bunuh tadi siapa dia? Kawan kita. Dia kata dak Isa. Kalau orang Isa mana kawan kita? Kawan kita dak. Hak tu kawan kita. Hak tu orang Isa tu. Mana kawan kita? Dia kata yang kita bunuh tu kawan kita. Mana Isa? Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Orang kata lepas tak bunuh Nabi Isa. Nabi Isa Allah angkat ke langit. Walakin syubbiha lahum. Allah samarkan, Allah rupakan sama dengan rupa kaum-kaumnya. Cerita Nabi Isa naik langit. Nabi Yahya, Zakaria memang mati kena bunuh. Nabi Yahya ni kena bunuh sebab raja minta nak nikah Nabi Yahya tak mau, wa kana sayyidan hasura. Tak mau kan dia kena bunuh. Nabi Yahya kena bunuh, Nabi Zakaria kena bunuh. Kak pokok terputus 2 badan. Kaum dia ligan nak bunuh. Akan sekali lari-lari terbuka pokok panggil masuk dalam tu. Iblis ikut belakang, Iblis tarik kain sikit. Bagi lekat ujung. Lepas sampai-sampai tu cari tak jumpa. Tengok dia ada dia masuk dalam tu, mana buat kain lekat. Gaji tu mati. Bani Israel tu bunuh. Kan? Orang yang cukup soleh, baik sungguh. Yang kata Nabi Yahya ni sampai syair dalam Gunung Kasir sebut bab syair bab dia. Suruh kita mentiru cara hidup Nabi Yahya. Waladatka ummuka bakiyan mustasrikha wan nasu hawluka yadhakuna surura fasris li nafsika an takuna iza bakau fi yawmi mautika yadhakuna dhahikan masrura. Syair sebut. Syair Nabi Yahya. Waladatka ummuka bakiyan mustasrikha. Melahirkan dikau oleh ibu kamu. Pada saat kelahiran kamu menangis meminta tolong dan bantuan. Wan nasu hawluka yadhakuna surura. Waktu kelahiran kita, manusia yang berada di sekitar kita ketawa dalam keadaan begitu gembira dengan kelahiran kita. Fahris li nafsika an takuna iza bakau. Loba dan usahalah dalam hidup kita. Usaha sehingga peringkat manusia akan menangisi akan kematian kita. Waktu kita mati, wan nasu yadhakun. Fahris li nafsika an takuna iza baqau fi yaumi mautika dhahikan masrura. Pada waktu kematian kita manusia menangis sedangkan kita ketawa. Ini syair dia tu cerita bab Nabi Yahya. Waktu kita beranak, kita teriak orang lain gelak. Usahakan dalam hidup kita saat kematian kita pula gelak, manusia pula teriak. Ini cerita Nabi Yahya, orang yang nombor 1 tu kan. Untuk guru mati, orang duk teriak banyak hari. Tok Kenali mati dulu, orang Kelantan teriak sebulan. Ibarat pepatah Melayu kata bagaikan laksana Garuda melanda Kelantan. Sebulan orang duk teriak. Bukan ada imsyak lah apa. Mati Tok Kenali ni sunyi Kelantan sebulan. Tu yang kata fahris li nafsika an takuna iza bakau fi yaumi mautika dhahikan masrura.
Tok Nali mati senyum. Orang alim pula teriak. Waktu dia beranak, dia teriak. Mak pak dia, adik-beradik dia seronok. Paling tak guna, kita mati orang gelak. Yang kita teriak. Tu paling teruk. Kan? Gagah-gagah. Kita mati. Lepas gelak, kita gelak. Tu kurang sikit. Kan? Teruk lagi, kita teriak lepas gelak. Badan muka mampuih lah. Habis. Tu paling tak guna. Cerita Nabi Yahya, Syekh Ibn Katsir sebut Qisasul Anbiya. Itu langit kedua. Allah tempatkan Nabi Yahya dengan Nabi Allah Isa untuk sambut kedatangan Nabi kita. Nabi duk serta kata, saya pergi tengok, segak Nabi Isa ni. Ja'dun marbu'un, seorang lelaki yang sederhana tinggi. Nak kata tinggi sangat pun tak, nak kata rendah pun tak. Yamulu ilal humrati wal bayad. Nabi kata kulit dia putih kemerah-merahan. Segak Nabi Isa ni. Dan sabti ra'si, rambutnya agak kejora, tidak kerinting. Nabi kata kepala Nabi Isa ka'annama yakhruju min dimas, bagaikan rambut dia itu bagaikan baru keluar dari tempat pemandian. Basah orang rambut segak tu kan. Kalau kita kering cekin dan segak Nabi Isa. Rupa dia Nabi kata macam Urwah bin Mas'ud As-Saqafi, Pak Bani Saqif. Segak Nabi Isa. Nabi bagi salam. Ni Nabi bagi salam dulu, fassalamu alaihima. Nabi bagi salam dulu sebab kedatangan tu jadi syariat kita. Kita pergi rumah orang kan tuan rumah bagi salam. Minta bagi salam kan, assalamualaikum. Ingat tuan rumah pun kalut sangat, assalamualaikum. Nantilah kawan tu bagi salam. Amboi. Tuan rumah bagi salam dulu. Ucapan yang dialu-alukan kepada Nabi macam tu jugalah. Marhaban bil akhi salih. Selamat datang, kami alu-alukan kedatangan saudara kami yang saleh. Wan nabi saleh, dan seorang nabi yang saleh. Wa da'awa lahu bi khairin. Dua-dua nabi ni mendoakan kepada nabi kita. Adalah cerita-cerita sikit-sikit lagi, itu lebih kurang itulah, itu ringkas. Tu langit yang kedua, Allah tempatkan Nabi Isa dan Yahya untuk sambut nabi kita. Dan dengan Yusuf, Nabi berjumpa pula dengan Nabi Yusuf pada langit yang ketiga. Naik langit yang ketiga ni, kedudukan Nabi Yusuf ni lebih tinggi kan. Jumpa pula Nabi Yusuf. Nabi Yusuf, Allah segak sungguh. Nabi kata u'tiya syatrul husni, seolah-olah separuh kecantikan seluruh makhluk Allah ada kat dia seorang. Segak sungguh Nabi kata, ma khalaqallah, tak ada lagi orang alim boleh lawan dengan dia. Laksana bulan purnama mengatasi segala bintang. Dan bintang lain seluruh makhluk, dia tu bagaikan bulan purnama. Segak sungguh Yusuf ni, segak kan. Segak sampai orang kerak jari Qala ma hasya lillah in haza illa bashar illa malakun karim. Fataqatta'a aydiyahun. Nabi Yusuf lalu perempuan-perempuan pembesar Mesir, bila tengok saja Nabi Allah Yusuf alaihi salam, mereka kata hasya lillah in ma hadza basharan in hadza illa malakun karim. Bukan dia manusia ni, malaikat ni. Yang segak makan tangan habis pisau. Bila kau kata tu hangpa duk irih apa tu, irih buah ke irih tangan, Allah baru sedang. Segak Nabi Yusuf tu sampai irih tangan tak sedang. Tahu mana segak. Segak sungguh-sungguh ti. Seorang Nabi yang diagungkan oleh kaum dia, Bani Israel juga kan. Bani Israel juga, sebab Yusuf bin Yaqub, Yaqub bin Ishaq. Yaqub tu yang digelar dengan Israel. Bani Israel, anak cucu Nabi Yaqub kan. Tapi Nabi Yusuf dia awal daripada Nabi Musa lagi lah. Nabi Sulaiman, Nabi apa semua bawah pada dia. Yusuf awal lagi.
Tu langit yang ketiga, Allah tempatkan Nabi Yusuf selaku penyambut tetamu nak sambut kedatangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Separuh duk ada kat dia. Hebat Nabi Yusuf. Dia pula ilmu takbir mimpi pandai. Untuk abang lah ni mimpi pun bukan wahyu lah. Orang tak erti pula mimpi tu tak ada etibat Quran cerita apa cerita mengarut. Kan? Dan kita cerita apa Abi kata, lepas mimpi boleh buat dalil. Tu peranan mimpi Allah cerita dalam Quran tu buat apa? Kan? Nabi Yaqub pun tanya anak dia, ini ra'aitu ahad Nabi Yusuf. Tanya apa dah? Ini ra'aitu ahada asyara kawkaban wa syamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Takbir mimpi. Mimpi ni ada peranan, tapi mimpi di malam hari lah. Mimpi di siang hari. Ulama bab kitab bab takbir mimpi tu. Kan? Kita tak ada ilmu bab tu. Itirat para ulama. Imam Ibn Sirin ni dia berguru lebih daripada 500 orang sahabat. Guru kepada Imam Abu Hanifah, Muhammad bin Sirin. Seorang ulama tabi'in yang kelolo. Dia suka melawak. Serta dalam Hullatul Awliya, Imam Ibn Sirin, tabi'in kibar, tokoh utama dalam bab mimpi. Tu Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Tu langit yang ketiga. Dan dengan Idris, Nabi berjumpa dengan Nabi Allah Idris pada langit yang keempat. Nabi Idris ni maklum kan, salah seorang Nabi yang punya hebat kedudukan dia. Malaikat Jibril bawa naik piduk ronda atas langit tu. Dan seluruh ciptaan di langit ni dah dia saksikan, dia tengok kan. Tu yang dia tahu, kata oi, kunci apa semua, pokok-pokok kayu dalam syurga semua tulis Muhammad ni. Siapa Muhammad ni? Saya tak tahu. Kamu boleh tengok je, wahai Idris. Dan sebab makhluk Allah yang pertama yang boleh jejak kunci untuk masuk syurga Muhammad. Kata Nabi Idris ni. Nabi Idris Rasul yang mulia. Allah angkat ke langit mendahului Rasul-Rasul yang lain. Dan kedudukan Nabi Idris yang tinggi. Tu dia Allah tempatkan dia untuk menyambut tetamu. Sambut Nabi kita. Tu yang keempat, Nabi Idris. Dan dengan Harun pada langit yang kelima, Nabi berjumpa pula dengan Nabi Allah Harun alaihi salam, abang kepada Nabi Musa. Sebahagian riwayat kata Nabi Allah Harun ini sepupu Nabi Musa. Riwayat kata gitu pada. Tapi ala kulli hal, Nabi Allah Harun ini adik-beradik rapat dengan Nabi Allah Musa alaihi salam. Para ulama sebut Nabi Allah Harun dia menjadi rasul dengan sebab doa Nabi Musa. Waj'al li wazira min ahli Harun akhi ushdud bihi azri washrikhu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuruka katsira innaka kunta bina basira. Cerita dalam Quran, Nabi Allah Musa doa dekat Allah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi. Tu doa Nabi Musa tu, minta supaya Allah jadikan bagi dia seorang penolong. Wazir tu kan menteri, penolong. Siapa dia penolong tu? Min ahli, daripada ahli keluarga dia. Kata Nabi Allah Harun. Siapa ahli keluarga dia tu? Harun akhi ushdud bihi azri. Cerita dalam surah Taha kan, berkenaan dengan Nabi Allah Harun alaihi salam. Nabi Harun, Nabi naik disambut langit yang kelima oleh Nabi Allah Harun alaihi salam. Nabi kata, aku tengok Harun, wa nisfu lihiyatihi bayda wa nisfuha sauda. Dia ada janggut yang panjang, takadu tadribuhu ila surratihi min tuliha. Nabi kata janggut dia ni sampai ke pusat. Sampai pusat. Tapi sekerat putih, sekerat hitam. Belah bawah putih, belah atas hitam. Tak pun belah atas putih, belah bawah hitam. Tapi mak minyak kata belah atas tu putih, sini putih, bawah hitam. Kan ada jenggot gitu kan.
Kita kata selai habis kan. Tak, dia sekerat. Kena cekak dengan Nabi Musa. Nabi Musa cekak janggut, cekak rambut. Nampak tengok. Okey. Nabi Musa pergi munajat di Tursina, balik Tursina, kaum Bani Israel sembah Ijil, sembah anak lembu. Marah Nabi Musa. Walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadban. Bila balik ke kaum dah lepas munajat, tengok, oh, puak ni sembah menatang lembu ni pula dah. Dia pi kat saudara dia Nabi Harun, ya jurruhu ilaihi. Sentak ni cekak ni. Kuat Nabi Musa dicekak ni beruban ni. Rontak mereka dah. Tinggal hang lagu ni buat apa? Ambil daripada kaum hang sembah habis menatang berhala ni. Nabi Harun lembut. Orang yang lidah dia fasih. Dia kata innal qauma stad'afuni wa kadu yaqtulunani fala tushmi bi al-a'da'u wa la taj'alni min al-qaumi az-zalimin. Kata Nabi Harun. Dan Nabi Harun lah sambut. Ini salah satu kaum yang amat dikasihi oleh kaumnya. Rasul yang paling dikasihi sebab Nabi Allah Harun ni lembut. Dia lemah lembut. Dia tak macam Nabi Musa. Nabi Musa ni cengih. Tegah. Kena belakang Nabi Musa pun kena. Nabi Harun pun betul. Masing-masing cara. Lembut Nabi Musa ni. Nabi Harun. Itu langit yang kelima. Nabi berjumpa dengan Nabi Allah Harun ni tokoh-tokoh di kalangan Rasul yang amat dimuliakan oleh kaum dia, iaitu Bani Israel. Dia Nabi Musa dengan Nabi Harun kan? Kaum dia kaum yang sama ke? Kaum sama. Kaum yang sama ke? Bani Israel. Bani Israel. Rasul-rasul lepas pada Nabi Allah Yaqub semua Bani Israel, kecuali Nabi kita. Nabi kita ada. Hak yang kita tahu. Barangkali ada rasul lagi. Kan? Semua yang diketahui. Banyak. Dia masing-masing kaum rasul pada kan. Nabi kama telah lah. Rasul pada lain pada tu. Rasul kaum ni. Sebab tu ada Nabi kata, saya tengok malam Isra wal Mi'raj, ada rasul yang umat dia seorang. Ada rasul yang seorang-seorang dia. Umat pun tak ada. Ada 2-3 orang, ada 7-8 orang, ada 100 hidup, ada yang 10,000. Itu rasul-rasul dulu kan. Mereka bukan bertanding siapa paling ramai kan. Hang pasal apa ramai pergi hang tak main kat aku. Lah. Rasul dulu pun macam tu. Dan langit tu ada seorang, ada 7, ada 6. Itu ajar Allah Ta'ala. Ajar daripada dakwah je. Tengok Nabi Harun duk mengajak kaum dia Bani Israel ke langit. Ucap-ucap aluan apa semua. Habis selesai pertemuan dengan penyambut tetamu yang kelima, Nabi Allah Harun. Dan habis yang kelima, naik yang keenam. Enam ni Nabi Musa. Dan dengan Musa pada langit yang keenam. Nabi Musa ni digah ni. Orang sakan Nabi Musa ni. Tengok di depan Nabi Musa pun berita Bani Israel dia pengikut ramai. Pengikut dia ramai. Di sini Nabi nampak Nabi ni ada berapa orang, Nabi ni ada berapa orang, Nabi ni ada berapa orang. Kan, ni ada ni, Allah, Nabi ni ada 2 orang. Pengikut dia tak ramai. Tengok alalah kali ditunjuk di situ pengikut Nabi Muhammad ni nak banding dengan Nabi Musa. Allah, mau rambut kelam ufuk. Nabi Musa teriak. Tanya Nabi Musa, pasal apa teriak? Aku kalau datang lebih Muhammad aku tak apa. Ni pasal umat dia lebih pada umat aku ni yang aku sedih ni dah. Tu lebihnya umat Muhammad ni mengatasi lebih daripada Bani Israel lebih. Lebih banyak. Ni Nabi Allah Musa. Nabi Musa ni yang paling prihatin sekali. Kalimullah. Dia paling prihatin. Nabi lain turun balik sengak betul. Apa? Tak tanya apa. Pun nak tanya Muhammad tadi nak jumpa Allah Ta'ala dah bagi apa kah? Nabi Ibrahim langsung tak cakap. Nabi Ibrahim dia panggil makam taslim selaku dia Habibullah.
Habibullah ni apa Allah perlu? Nabi Harun tak? Nabi Musa tak? Dia kalimullah. Dia makam dia tak sama dengan makam Nabi Ibrahim. Makam Nabi Ibrahim makam taslim. Makam dia makam tafwid. Beza tafwid dengan taslim. Makam taslim tinggi lagi. Takun kal mayyiti indahu kal mughassilin wa huwa yuqabbiluhu kaifa yasha'u. Ini syair Rasul. Beza taslim. Nak pakai syairnya ni. Takun indahu kal mayyiti inda mughassilin. Makam taslim ni makam yang mana kamu ini berada di bawah rintahan Allah bagaikan mayat berada di pada orang yang memandikan dia. Tengok orang yang nak mandi mayat. Mayat tu dia ada tak permintaan dia apa semua tak. Penyerahan dia kepada si pemandi mayat sepenuh jiwa. Apa hangpa nak buat, hangpa buatlah. Aku langsung tidak ada pilihan, langsung tidak ada apa. Hanya mengikut apa yang dialihkan oleh si pemandinya sahaja. Itu makam taslim. Kalau makam tafwid, dia bagaikan anak kecil yang bersama ibu. Dia masih ada habuan kehendak dia, iaitu dia menangis sekiranya dia meminta susu ataupun sakit. Dia beza makam taslim, makam tafwid, makam tawakul. Dia tiga benda nama serah tapi tak sama. Tawakul lain, tafwid lain, taslim lain. Makam Nabi Ibrahim ni makam taslim, makam Nabi Musa makam tafwid. Cerita ni bab-bab ni panjang pula. Ni surat Mi'raj. Ada cerita banyak. Pasal apa kelebihan Nabi Allah Ibrahim mengatasi kelebihan Nabi Allah Musa. Musa dia tinggi, Nabi Ibrahim dia tinggi. Yang Nabi Musa jealous, cemburu. Umat Nabi Muhammad ada hati yang bagaimana hati Nabi Ibrahim ada. 30 orang lelaki-lelaki. Allah jadikan hati mereka ini kedudukan makam macam Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tinggi lah, tapi bandingan dia macam Nabi Ibrahim, mati seorang Allah ganti. Ya yazalu ummati salasuna rajulan qulubuhum ka qalbi Ibrahim khalilillah iza mata wahidun abdalallahu makanahu wahidan. Adalah hadis kata la yazalu ummati, sentiasalah umat aku, Nabi kata salasuna rajulan, bilangan mereka ini 30 lelaki-lelaki, qulubuhum, hati-hati para awliya ini ka qulubi Ibrahim khalilillah, hati mereka bagaikan hati Ibrahim kekasih Allah. Tinggi lagi makam itu. Iza mata wahidun, mati seorang, Nabi kata abdalallahu makanahu wahidan, Allah ganti seorang. Bilangan bila masa pun awliya yang hati bagaikan Nabi Ibrahim ni dia ada 30 orang. Hebat umat Muhammad kan. Tengok cerita Batu Ali pula dah. Nabi ke lain ni. Untuk Nabi Musa prihatin. Kita patut terima kasih banyak kepada Nabi Musa kan. Sebab Nabi turun daripada Isra' wal Mi'raj, Nabi Musa yang duk tanya banyak. Muhammad, naik tadi Allah perintah dah bagi apa? Nabi abang kan, qad furida alayya wa ala ummati 50 salatan. Wahai Musa, Allah fardu ke atasku dan umat aku 50 sembahyang dalam sehari semalam. Nabi Musa kata la tutiquna, umat kamu takkan mampu nak sembahyang 50 waktu. Umat aku yang lebih besar, lebih kuat pun tak mampu nak buat lagu tu. Umat hang yang kemetotnya tak larat pula, himmah tak tinggi, tak boleh buat 50 waktu. 5 waktu lala pun bawa ikut sembahyang kan. Dalam 50 waktu ni terang nak sampai waktu lah litas 7-8 sembahyang lah kita ni kan. Pakai tak buat kerja lah kan. Tak ngerti macam mana. Orang Kedah kata tak ada terkedarah. Tak ada dengan 50-an hari semalam. Kena sembahyang malam pula 17 waktu. Tak lena malam kita. Tapi rahmat Allah nak lalui wasilah melalui Nabi Allah Musa alaihi salam, itu peranan seorang kalimullah kan. Terima kasihlah Nabi Musa. Allah kurang nisbah kuantiti, Allah kekal nisbah kualiti kan. Walaupun tinggal 5, tapi
sama fadilat macam sembahyang 50 waktu. Dia tu suruh naik pi balik kan. Sampai 9 kali. Tinggal berapa Muhammad? Tinggal 5 Musa. Naik lagi. Tak boleh pi 5 tu. Nabi Musa tahulah kan. Sembahyang maghrib saja yang muka apa ni kan. Nabi kata waqad istahyaitu min rabbi. Musa, aku malu dah ke Allah ni nak minta sekali lagi. Orang kata pasal apa Nabi Musa buat begitu? Pasal apa Nabi Musa buat begitu? Salah satu sebab dia prihatin. Yang kedua sebab bila Nabi pulang saja daripada difardukan, cahaya Nabi tu tak sama dengan mula Nabi jumpa. Cahaya limpahan nur Rabbi tu. Dia seronok tengok tu. Dia minta naik turun kali yang kedua, bertambah-tambah lagi. Tu Nabi Musa tu seronok tengok. Orang lain nak cakap tak boleh. Bukan peranan mereka Kalim. Kalim Nabi Musa seorang yang boleh cakap. Tu hebat Nabi Musa kan. Nama sebut itu lah. Kisah Nabi Musa panjang tahu banyak Dan pada langit yang, dan dengan Nabi Ibrahim alaihimussalah alaihim wa ala nabina Muhammad afdalus salatu wassalam. Pada langit yang ketujuh. Yang ketujuh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang sambut Nabi cerita Nabi Musa tadi kita cerita dah sikit kan. Kuat Nabi Musa ni. Nabi Musa ni Nabi kata kalau pakai baju tembus bulu rumah dia. Baju kalau bulu rumah dia cerin, buah baju tembus. Kuat Nabi Musa ni gagah semua. 7 seminggu tak makan batu, orang kat 40 orang tak naik, dia empuk seorang. Seminggu lah tak makan, jalan pada Mesir sampai ke Madian. Falamma tawajjaha tilqa'a Madiana. Dan bila Nabi Musa menuju ke arah Madian, lari daripada Fir'aun atas perintah Allah, dan itu wawajadan dihum qaum. Dia jumpa di situ kaum kan, orang dia bagi minum binatang ternakan. Masa tu seminggu lah dia berhenti penat, sandak di pokok dekat Madian tu. Tengok orang tu bagi yang cerita dia pergi tanya budak-budak perempuan 2 orang tu, hampa ni dalam kampung ni sebiji telaga ni ke? Dia kata ada sebiji lagi duduk tepi bukit tu. Awak tak awak pergi situ tak boleh pergi pasal batu besar daripada bukit tu golek jelek tutup mulut telaga, tak boleh ambil yang. Musa tunjuk kat aku. Lepas dia kata tu nak tunjuk kuat dah tu kan. Dia tengok batu tu 40 orang angkat tak naik. Musa pegang seorang yang angkat balih ni. Musa gagah. Musa ni gagah. Tu gagah zahir ni ataupun mujizat dia? Tak, dia memang gagah. Dia memang dia orang kuat. Kuat ni Musa ni. Kemas sungguh. Sepak malaikat maut terbit je minta. Sepak malaikat maut. Dalam Qutubi cerita. Malaikat maut mai buat apa dia tak main ambil nyawa tu. Sepak malaikat maut keluar je minta. Malaikat maut buh balik biji mata, lari mengadu ke Allah, ya Allah, Musa sepak saya. Tuhan kata hancur dah. Kan? Pilah habaq dulu semua. Pi habaq. Habaq kat Nabi Musa kata mai pula dah. Kan? Allah perintah saya ni suruh ambil nyawa Tuhan. Nabi Musa jawab apa? Adakah seorang kekasih sanggup menyakiti kekasihnya? Nabi Musa. Malaikat maut tak boleh ambil nyawa. Kena ayat tu. Balik minta izin ke Allah. Allah Ta'ala kata kat Musa, adakah seorang kekasih tidak mahu bertemu kekasihnya? Pi kata kat dia gitu. Malaikat maut pi kata, Allah menyampaikan adakah seorang kekasih tidak mahu bertemu dan bersua bersama kekasihnya? Nabi Musa kata, cabut sekarang nyawa aku. Nak jumpa Allah kena jumpa alam. Alam ni bukan nak jumpa. Minta cabut nyawa tu Nabi Musa. Itu syair kata, talabul habibu minal habibu liqahu wa munal habibu minal habibi ridahu. Talabul habibu minal habibi liqahu. Antara tujuan matlamat seorang kekasih, dia hanya mau dan bersua dengan kekasihnya. Wa munal habibi minal habibi ridahu. Dan tinggi cita-cita seorang kekasih bahawa segala tindakan dia disukai dan diredai oleh kekasihnya. Syair orang bercinta tu lah kan.
Cinta tak biasa ni, tu tak tahu ni. Betul-betul. Cinta buta. Syair. Syair saja. Mengaji syair ni sedap. Ini syair pula. Nah, tu langit yang ketujuh Nabi Ibrahim. Pada langit ketujuh. Langit ketujuh ni masuk tengok Nabi Ibrahim dah bersandak kerusi mah. Dua atas kerusi daripada mah, musnida dhaharahu ila baitil ma'mur. Duk sandak ada langit ketujuh tu di belakang baitil ma'mur. Ni kedudukan Nabi Ibrahim kan. Rasul yang paling mulia selepas daripada Nabi kita. Kedudukan kan. Ni kasut ni. Dia rasa dia tak ada. Pada dalam syair disebut kedudukan Nabi Ibrahim, kami lupa. Fal mukallamu tak ingat lebih dah. Saya tak abad kedudukan Nabi Ibrahim. Ibrahim ni atas dunia makam dia tinggi lah. Masa kena lempak dalam api pun malaikat tawak main awak keluar dia tak mau kan. Berapa orang malaikat? 3 tokoh malaikat besar termasuk Jibril wa main nafarun, satu kumpulan puluhan ribu daripada malaikat lain kan minta ke izin dekat Allah. Bila Nabi Ibrahim dilempak masuk dalam api tu, rayuh satu langit. Malaikat pakat mengadu, ya Allah, kekasih kamu ini dihamban masuk dalam api, tak ada dah orang sembah Allah lepas pada ni. Tuhan kata tak apa ah. Depa minta izin kalau lagu ni punya cara putih ni tak ada orang beriman dah. Tuhan kata aku tahu urusan apa. Minta ke Allah nak minta bantuan. Tuhan kata api tanya Ibrahim. Baik, malaikat tambah api 70,000 malaikat lain sekali. Kata wahai Nabi Allah, Nabi Ibrahim kan, saya ni malaikat yang Allah perintahkan di sini bagi izin untuk hulurkan bantuan. Mau tak saya nak tolong ni? Nak tolong buat apa? Nak buat keluar pada api dan ku binasakan habis Numrud dengan pengikut dia ni. Nabi Ibrahim kata apa? Hasbi Allah wa ni'mal wakil wa ilmuhu bihali. Aku hanya berserah dan berpaksi kepada Allah sahaja. Memada dengan Allah tahu keadaanku, cukup tanpa bantuan sesiapa. Oh, Nabi Ibrahim punya iman. Kan balik malaikat 3 orang. Tu tokoh malaikat Nabi Ibrahim. Kuat dia punya makam taslim dia. Tinggi. Kita dah ni makam ni ubat tak telah ni. Kita tak boleh buat gitu. Kita lah melengkuai sahibat ada tunggu lagi. Sekarang ni tak ada. Tak ada. Makam kita, makam dekat. Tu saya cerita. Makam taslim tu saya cerita tu makam lain kan. Kita ada duk tiru. Dapat nasi dia oi. Boleh lah tengok. Tak sendiri tawakkul lagi tu ya. Tafwid. Wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Ini makan tafwid. Makan tawakul, makan serah di samping beserta usaha ikhtiar. Itu makam kita tu, tawakul kan. Kena buat aja kita ni, makam kita tak boleh. Nabi kata apa nama, aqilha summa tawakkal. Ada seorang sahabat ni, dia ni tak sama kedudukan dengan sahabat besar-besar. Dia pergi masjid ni, unta dia lepas kan. Orang tanya awak tak ikat, Allah memelihara, insya-Allah Allah ada. Terus duduk bimbang. Dia masuk pergi tanya Nabi. Nabi kata aqilha, tambat dulu, summa tawakkal, baru serah. Hang nak tiru Abu Bakar tak boleh, Nabi tak kata gitu kan. Padahal hang nak tiru Abu Bakar, Umar tak boleh. Hang bukan sama macam depa kan. Abu Bakar tak apa. Abqaita li ahlika ya Abu Bakrin, apa yang kamu tinggalkan untuk ahli keluarga kamu? Dah kamu bagi harta banyak ni daripada perang Tabuk ni. Abu Bakar jawab apa? Ma abqaitu li ahli illa Allah wa Rasul. Saya tak tinggal apa walaupun sedikit habuk wahai Rasulullah. Saya tinggal Allah dan Rasul saja akan nak bini saya. Tu tinggi makam Abu Bakar. Dia nak boleh buat gitu. Nabi kata aqilha, pi tambak dulu kan, summa tawakkal. Baru serah dekat Allah. Kita serah ke Allah dah, time kita senang dah. Lupa, boleh duit banyak lupa. Duk nampak ada duit senang hidup lah. Lagu tu tawakal kita.
Tawakal ni semua perkara. Tawakkal ala rahman fil amri kullihi fama khaba min 'abdin 'alaihi tawakkula. Tapi dah makam tawakal. Makam kita ya tu pun miss tu. Boleh benih elok sikit ya abad padi. Tengok tahun ni insya apa nama sakat lah padi aku. Lupa lah. Sakit telah ubat, dia pegang ubat, ada adik banyak. Ada. Dah kata banyak berasa hidup kita ni stabil. Betul. Tak ada adik susah hati. Mana? Kan? Dia susah ke senang, paksi kita tak lepas pada Allah. Hanya asbab saja, tak ada apa pun. Itu menyedari hakikat lemahnya insan ni. Makam tawakal, tera tu pun perasan tak cukup dah kita ni kan. Banding kita kan, waktu susah kita tak ada adik, susah hati tak? Susah hati pasal apa? Dah kita pegang adik dengan harta. Waktu adik banyak berasa senang hati, berasa stabil kehidupan. Tak pegang Allah juga. Senang pun tak pegang, susah pun tak pegang. Sebab tu Allah bagi kat kita sederhana, dan Tuhan bagi kat kita kaya. Tuan-tuan minta duduk kami kalau kaya kan? Duduk ni kalau kaya sampai 10 bilion projek satu jalan negara penuh luar negara, tak mai dah. Abang Zaki duduk mana ni? Duduk kena mi kat Tokyo. Contoh lah. Lepas tu dia tanya, ni tak pergi kat Ustaz Din kan? Dia tak ada, dia pergi Korea. Saya pun tak tahu tapi duk kira orang lain kan. Kita pun tak ada buat Korea saja. Pergi beli jam sebiji. Pergi beli jam dari Korea ya. Hello start pada jam tu. Duit banyak. Tak ada, angin kita pun tak sama. Tu Allah bagi kita cukup rahmat. Tara ni alhamdulillah tak sengah-sengah. Saya duk minta lah bagi kaya lebih. Kaya lebih kita tak ada nak. Ini hambat kita. Eloklah Tuhan bagi tara mana terima alhamdulillah. Jangan lupa kat Tuhan. Dia bagi kaya banyak. Awwalu bala'in hadasat ala hadhihi al-ummah asy-syab'u fa idza syabi'at dha'afat abdanuhum. Sebut Aisyah sebut antara awal bala yang Allah bala umat Muhammad ini iaitu kenyang dan juga mewah hidup. Kan idza syabi'at butunuhum, bila hati depa ni, perut depa ni kenyang, makan mewah kata apa banyak. Nak jadi lagu benar, dha'afat qulubuhum, hati manusia pada situ menjadi lemah, himah tak kuat lah dengan Allah, tak kuat dengan ibadat, tak kuat. Wa jamahat syahwatuhum, nafsu mereka menjadi galak. Kalau dia kata duit banyak, pasang kan, nikah 4 cik oi kan. Lekeh pun kita, Allah tak kita cukup elok. Saya tak duduk tu ni kalau kata kaya. Duduk sebab apa ni? Kau kupang bukan label saya ni duduk tikak-tikak semayang. Jamban pun 20,000. Orang kaya kan, kaya. Kita adik tak ada kata gitu. Orang kaya dia tak buat jamban pada mas kaya terlampau. Kaya ni bahaya. Cabaran dia ni lagi payah jaga. Haram lah. Mah mana dia buat? Segi pekah taklah haram, selagi nak tak haram, tapi segi tasawuf tak masuk kita. Dia dah kaya ni tak buat, cuma dimak je lah. Dimak anda dia buat. Masa Alasan ni Tuhan nak ni begitu. Dia tengok daripada sudut pekah, daripada sudut tasawuf. Cerita dalam riwayat Nabi Ibrahim jadi raja, Nabi Yusuf jadi raja. Nabi Yusuf tak pernah makan dengan orang kaya, makan orang miskin. Nabi Ibrahim pun sama, Nabi Allah Yusuf pun sama. Jadi raja, jalan cari 3 batu, cari orang susah. Tak ada orang susah Nabi Ibrahim tak makan. Dia tak makan dengan orang kaya.
Jalan 3 batu. Johor 3 batu. Berapa kilo? 7 kilo, 8 kilo. Cari orang fakir miskin, pergi duduk atas lantai makan sekali. Makan 7 suap ya, 3 jari. Cukup 7 orang tu. Raja. Boleh buat ke tu? Boleh buat ke tu? Ya. Tak payah. Tak payah minta gaya. Gaya buat apa? Dia kata boleh bantu mohong Bantu dia saja. bantu tak. Kalau buat tular pun tak boleh bantu, senang senang ya. Sama tu lagi kedekut. Mungkin ingat orang kedekut ni orang susah. Orang kaya boleh kedekut. Kaya sungguh kita ni tak apa kaya kan. Kalau kita kaya sungguh. Sungguh saya abang kalau saya kaya sungguh saya tak percaya tak. Apa? Boleh kat nafsu. Imtihan tak lepas. Ibtila pun tak lepas. Ujian. Kaya pun ujian, susah pun ujian. Habis. Tu cerita sikit-sikit lah bab Nabi-Nabi ni. Dan naik Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hingga sampai ke Sidratil Muntaha. Kita semua ya, orang tidak. Lagu 12 tu. Pasal hujan tu mah tak rak cokah. Suara tak kuat. Jangan kalau tak hujan dia dah sambung.